Okay, hai semua, apa khabar? Bersama saya Puan Farah, nutritionist SNE Marketing. Okay, kali ni kita nak mengulas tentang perbezaan antara meal replacement yang biasanya kita ambil dalam bentuk shaker macam ni kan, okay, dan Bislin. Ini hari ni topik berkenaan meal replacement atau pengganti makanan versus Bislin. So, apa perbezaannya? So, setiap orang yang mulakan perjalanan untuk turunkan berat badan biasanya akan mulakan diet, dan diet tak lain tak bukan adalah kita nak kurangkan makan ataupun kita jaga pemakanan. Bagi setengah individu, mereka prefer atau mereka cenderung ambil meal replacement. Apa tu meal replacement sebenarnya? Meal replacement ni adalah makanan yang kita gantikan dengan makanan yang kita ambil harian, ataupun kita panggil apa yang kita makan nasi hari-hari, kita tukar kepada sesuatu yang mungkin bukan nasi tapi ada kalori yang lebih rendah daripada nasi. Contohnya kalau kita ambil nasi satu pinggan, okay, kita kurangkan kalori kita jadikan ambil biji rin, satu atau setengah cawan, begitulah. Dan kebanyakan dalam bentuk yang lebih mudah bagi orang yang fokus dalam bekerja adalah dalam bentuk meal replacement atau pengganti makanan. Okay, pengganti makanan ni dia adalah satu makanan atau produk, okay, yang dah ada formulasi tertentu. Dia ada gabungan nutrien, contoh karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, okay, semua dia dah satukan, tapi dalam kadar kalori yang rendah lah berbanding makanan kita yang selalu kita makan. Contoh, bila sarapan kita makan satu pinggan nasi lemak, okay. Bila kita on diet, ni yang bahasa biasa kita gunakan lah dekat Malaysia, kita ambil meal replacement yang bermaksud satu cawan shake ke ataupun satu bar makanan ke kan, so dia akan menyumbang kalori lebih rendah daripada nasi lemak kita. Itu dia meal replacement, dan biasanya ianya mengganti hidangan penuh yang kita makan juga. Dan memang ada kebaikan juga meal replacement ni. Satu, convenient, okay, mudah, sangat mudah dibawa-bawa ke mana, okay, sebab dia dalam bentuk air yang perlu dibancung, kadang dia dalam bentuk bar makanan, okay, atau protein bar, okay, dan dia mudah disediakan, dan tak perlu fikir nak makan apa hari tersebut. Kalau kita on diet, kita terus grab on the go je apa yang kita perlu makan untuk lunch, untuk breakfast, untuk dinner, begitulah. Dan ini sebenarnya sama konsep dia dengan Bislin. So Bislin pun dalam bentuk sachet yang mudah dibancuh, pun boleh shake-shake juga. Ianya lebih convenient sebab dia punya saiz lebih kecil berbanding kita punya pengganti makanan, produk pengganti makanan yang kita amalkan kat luar sana lah. Dan ianya adalah satu tahap kebaikan yang sama rata lah, okay, kalau nak dibandingkan. Okay, dan yang kedua, antara kebaikan dia adalah kita dapat kawal kalori. Kalau ambil meal replacement ni, kita dapat bantu hari kita tadi, kita calculate kalori berdasarkan hidangan meal replacement atau pengganti makanan kita, okay, yang memang dah tertera berapa nilai kalori dia bila kita hidangkan dalam bentuk shake, dalam bentuk bar, okay, dalam bentuk makanan serbuk dan sebagainya. Dan ini konsep pun ada juga dalam Bislin, yang mana dia pun bantu kita kurangkan makan, dan ianya secara langsung membantu kita kawal kalori makanan kita. So dua-dua ada manfaat yang sama, okay. Dan sekarang kita nak tahu lebih lanjut apa dia perbezaan ketara antara meal replacement dengan Bislin. So perbezaan yang pertama adalah bila kita amalkan pengganti makanan ni, dia bukanlah makanan yang tulen. Okay, dia bukanlah makanan keseluruhan ataupun whole food. Jadi dia masih kekurangan sesetengah nutrien, okay, seperti serat, okay, dan ianya adalah makanan yang diproses yang kita tahu mungkin ada banyak kekurangan, okay, dari segi fitonutrien dan sebagainya. Berbanding dengan Bislin adalah satu produk yang kita reka, kita hasilkan daripada alam semula jadi menggunakan keseluruhan tumbuhan. Jadi dia ada manfaat daripada buah, okay, daripada sayuran, daripada tumbuhan, okay, yang kita satukan dalam satu sachet. Ianya tidak menggunakan bahan yang sintetik. Yang kedua, apa perbezaan Bislin dengan meal replacement? Dua ni, okay.
So, perbezaan yang ketara yang kedua adalah kalau anda amalkan Bislin, anda masih boleh nikmati keseronokan makan hidangan yang anda suka. Berbanding bila anda makan meal replacement atau pengganti makanan, anda tak boleh makan lain dah. So, Bislin dia hanya bantu kita cepat kenyang. Jadi hidangan yang kita suka makan mungkin kita tak dapat habiskan. Okay, kita boleh makan nasi macam biasa, kita boleh makan ayam macam biasa, boleh makan daging macam biasa, tapi dalam had yang sedikit lah. Berbanding meal replacement, kita tak boleh dah, kita perlu bertukar sepenuhnya nasi, ayam, daging kita tadi kepada shaker kita atau shake kita yang kita dah buat tadi lah. So kita tak boleh makan benda lain selain ini. Yang ketiga, adalah dari segi aspek sosial. So ini yang biasa kita terlepas pandang, tapi penting sebenarnya bila makan kita panggil produk slimming. Kebanyakan daripada kita memang akan menyendiri. Okay, sebab apa? Bila lunch saja, kita lunch, makan tengah hari, kita tak boleh makan kawan-kawan. Okay, kita kena makan kita punya milkshake, ataupun kita panggil bijirin yang memang khusus untuk bantu kita diet lah. So kita tak boleh makan hidangan sama dengan kawan kat kedai makan. Jadi apa yang berlaku adalah kalau kita ada rutin begini dalam tempoh panjang, ianya akan buat kita rasa anxiety, mungkin rasa tersisih, kemurungan dan sebagainya. Berbanding Bislin, so bancuh depan kawan pun boleh minum Bislin. Bancuh, lepas tu kita minum, dan lepas tu kita boleh menikmati hidangan sama macam orang lain. So itu perbezaan dia. Jadi kita masih ada life lagi, dan kita dapat cegah diri kita daripada kemurungan lah, rasa tersisih dan kegelisahan. Dan selain daripada tu, nombor 4, sekiranya kita bergantung sepenuhnya pada pengganti makanan, kita pun akan alami masalah penghadaman seperti gastrik, kembung perut, sembelit, cirit-birit, angin dan sebagainya. Berbanding Bislin, bila kita start amalkan Bislin, kita macam tak ada rasa apa-apa sebab makanan ruji kita, contohnya nasi, bihun, mi yang selalu kita makan, kita masih boleh makan. Cuma kuantitinya dah dikurangkan sebab kita cepat kenyang. Dan seterusnya, untuk pengetahuan anda lah, sebenarnya produk meal replacement ni mengandungi kandungan gula juga sebenarnya, sebab dia adalah formulated lah, yang direka daripada gabungan nutrien kompleks lah yang sintetik. Perlu tambah rasa, kebanyakannya adalah gula. Masih lagi bila ada gula, ada kalori. Kalau kita makan banyak, sebab apa? Sebab selera kita makan tinggi. Bila kita minum satu shake, kita rasa tak kenyang, kita buat shake kedua, kita buat shake ketiga. Ini sebenarnya telah menambah kalori dalam badan kita. Jadi bila banyak kalori dalam badan, masih lagi dia boleh sebabkan kita gemuk ataupun menghalang kita kurus. Berbanding dengan Bislin dia ada kandungan yang terkawal, yang mana dia ada bahan-bahan yang mengawal kita punya pengambilan kalori. Dari segi dia bantu kita kawal mindset untuk rasa cepat kenyang. Jadi kita akan kurang ambil makan dan kalori kita yang masuk pun kurang. Tapi makanan masih lagi dalam bentuk seimbang. Kita masih makan sayur macam biasa, makan protein daging ayam, sate, ayam bakar sebagainya, so macam biasa. Kita makan nasi macam biasa, cuma sedikit kuantitinya. Itu adalah cara Bislin kawal kalori. Berbanding dengan meal replacement atau pengganti makanan, begitulah Bislin membantu. Dia pun ada manfaat kawalan kalori. Untuk pengetahuan anda, dalam meal replacement ada banyak bahan sintetik yang tak baik untuk kesihatan. Bahan yang bukan tulen, yang selalunya adalah pengawet, pewarna, pemanis, stabil. Pemanis tu dah tentulah gula tambahan lah. So sebagai contoh, ianya ada campuran vitamin kompleks yang mana selalunya adalah sintetik dan badan kita mungkin tak kenal dia, jadi dia anggap vitamin kita tak bermanfaat. Berbanding kalau kita amalkan Bislin, yang mana dia mengandungi natural vitamin, mineral yang memang asalnya daripada bahan-bahan yang terkandung dalam Bislin. Bahan-bahan semula jadi yang terkandung dalam Bislin antaranya adalah kentang, kita pun ada buah-buahan, yang mana ianya membantu dalam pengurusan berat badan. Dan yang terakhir, yang paling best tentang Bislin, yang meal replacement tak ada, adalah Bislin membantu kesan jangka panjang. Maksudnya kalau kita dah capai target penurunan berat badan kita dah capai BMI normal, dah slim, dan kita nak stop
pengambilan Bislin kesannya masih ada sehingga ke 8 ke 12 minggu. Berbanding kita panggil meal replacement kita kan, kesan dia mungkin tak berpanjangan. Bila kita berhenti ambil kita punya shake dalam bulan pertama, mungkin kita dah dapat berat badan lama kita balik sebabkan kita punya selera makan tinggi, okay? Dan kita mungkin tak dapat nak jaga makan macam semasa kita ambil makanan tambahan meal replacement tadilah. Dan itu dia perbezaan Bislin dengan meal replacement. Jadi mana yang lebih best? Dah tentulah Bislin, sebab semuanya semula jadi, yang penting dia selamat. Dia tak ada bounce balik atau tendang balik kita punya berat badan bila kita berhenti makan. Dia natural, dia mengandungi segala nutrien yang diperlukan untuk kesihatan badan kita, termasuklah ejen-ejen yang membantu dalam proses slimming. Ni semua adalah ingredients terbaru yang terdapat dalam pasaran. Sekian daripada saya, Puan Farah Nutritionist. Kita jumpa lagi akan datang.